Okay, yang kita yang berkaitan dengan trigonometri. Di antara julat di antara 0 hingga 360. Dan juga kita ada juga buat lakarkan graf. So mungkin malam ni kita akan tengok sedikit mengenai lakarkan graf yang lain yang kita boleh tengoklah. Okay, macam lepas kita just fokuskan kepada sampai ke tahap mencari sudut. Jadi soalan pertama, untuk semua ada, maksudnya semua tu adalah semua positif. Pada soalan kedua, sin saja positif, yang lain semua negatif. Pada soalan ketiga, tan saja positif, yang lain negatif. Dan keempat, kita ada cos saja positif dan yang lain semua negatif lah. So harap awak dapat fahamlah macam mana kita nak mencari sudut-sudut yang ada di dalam julat sudut tu, antara 0 hingga 360 darjah. Dia tak tetap 0 hingga 360. Kadang-kadang soalan akan tanya di dalam range antara mungkin 180 hingga 360. So kena tengok sikit macam mana dia punya tu, dan juga dari segi sign negatif dia. Negatif positif tu sangat penting untuk menentukan dia berada di sukuan ke berapa. Sukuan pertama, sukuan kedua atau sukuan ketiga ataupun sukuan keempat. So itu kita dah cikgu dah terangkan ke awak mengenai sukuan tu, dan juga mencari sudut dah. So step yang pertama untuk cari sudut, bila kita dapat contohnya, kalau kita tengok kat sini, mana jawapan? Okey, so contohnya kat sini kalau kita ada tan ni kan, okey, tan theta sama dengan negatif 0.5317. Kita ada negatif kat sini. Okey, negatif tu kita abaikan. So first step yang kita perlu tahu, yang perlu kita faham untuk mendapatkan sudut adalah yang pertama, step pertama, dapatkan sudut rujukan dia. Okey. Okey, rujukan. Sudut rujukan ataupun reference angle. Itu penting. Okey, biasanya sudut rujukan ni dia ada pada sukuan pertama sahaja. Okey, sudut dia maksudnya sudut dia tidak lebih daripada 90 darjah lah. So kalau awak dapat lebih daripada 90 darjah tu, maksudnya awak terletak negatif kat situ. So kalau awak letak negatif, so akan dapat mungkin lebih daripada 90 darjah. So akan jadi kesalahan dekat situ, kesilapan dekat situ. Okay. So first things untuk dapatkan sudut-sudut ni adalah dapatkan sudut rujukan. Okay. Yang kedua, step yang kedua, tentukan sukuan. Okay, sukuan. Okay. So kita ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga kan. Kita ada A, S, T, C. S, T, C ni. So pada sukuan pertama, apa yang ni? All saja positif. All, sebenarnya semua. Ketiga-tiganya sin, cos dan tan ni positif. Jadi cuba ulang balik. Kalau sukuan kedua, dia okay. Ini pada sukuan pertama, ini sukuan kedua, ini sukuan ketiga, okay, ini sukuan keempat lah. So kalau sukuan pertama di antara 0 hingga 90 darjah. So dia 0 hingga 90 darjah. Untuk sukuan kedua, sudut dia adalah di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Sukuan ketiga di antara 180 darjah hingga 540 pula, silap. Hingga 270 darjah. Dan yang terakhir 270 hingga 360 darjah. Okey. So kebarangkalian untuk student matematik moden, dia akan buat sampai satu cycle saja.
Kita akan bermain dengan satu cycle saja. Siapa yang ambil NMAT akan belajar dengan 2 cycle, 3 cycle kan, double angle, triple angle. So dia kemungkinan akan belajar sampai ke tahap itulah untuk NMAT. Tapi kalau MAT sampai ke tahap kita cycle ataupun kitaran ni satu saja. Sebenarnya kalau dalam ni kita pakai kat sini tita saja. Tak ada 2 tita, tak ada 3 tita, okey? Tak ada 4 tita, dia sampai tita saja untuk matematik model. Okey, untuk NMAT, siapa ambil NMAT, dia akan dapat double angle, triple angle. Ada 3 tita, 2 tita. So double angle, triple angle itulah yang awak kena cari dululah. Itu dah masuk siapa yang ambil NMAT lah. Tapi untuk NMAT mod, matematik model, matematik saja, tak ada. Jangan risaulah. Okay. So step kedua, tentukan sukuan. Step ketiga, okay, dah tentukan sukuan, baru dapatkan sudut dia. Tentukan sudut. Ada berapa? Biasanya kebanggalan ni kalau kosong hingga 360 ni kita ada 2 sudut lah. Tak kisah dia positif ke dia negatif. Dia akan dapat dua sudut lah. Kalau sudut dia antara kosong hingga 360. Kalau kosong hingga 380, kemungkinan ada satu sudut saja yang kita akan dapat. Kalau positif mungkin sin saja akan dapat 2 sudut lah. So untuk biasanya kalau kosong hingga 360 kita akan dapat at least kurangnya 2 sudut. So kalau awak dapat satu sudut saja kan, awak tulis satu sudut je, salah lah. Dia tak cukup apa yang soalan tu nak. So actually yang soalan ni adalah tahap pengurusan kedua. Maksudnya yang simple. Dia tak ada ke tahap yang lebih tinggi lah. Ni sebagai basic macam mana awak nak kuasai mendapatkan sudut. So kita ada 3 step kat sini. First, dapatkan sudut rujukan. Second, tentukan sukuan. Third, dapatkan sudut-sudut dia. Okay. So simple je step dia yang perlu awak tahu. Right. Ini question berkaitan dengan sudut ni. Ada yang masih tak faham lagi mengenai sudut-sudut ni? Batisha, Aina, Amirul. Boleh ni, Batisha? Okay, so faham Sekejap okay. Alright. So kita pergi kepada soalan yang lagi mencabar lagi. Tahap penguasaan adalah 3 lah. Level dia 3. Okay. So tahap penguasaan 3 ni adalah kita nak menentukan nilai-nilai dekat sini. So kalau kita kebiasaannya soalan dia akan bagi soalan dalam bentuk graf. Graf dan kita ada dia punya bentuk ataupun persamaan dia lah. Kalau kat sini kita ada yang pertama kita ada sin x. Okay. So kita ada yang pertama y sama dengan sin x. Right. So y sama dengan sin x. Okay. So dia cakap dia nak dapatkan nilai m. Macam mana nak dapatkan nilai m? So sebelum kita dapatkan nilai m, kita kena tahu m tu berada pada nilai apa? X ke y? So kalau kat sini kita tengok m ni berada pada paksi y. So maksudnya dia adalah nilai y. So kat sini kita tengok, kita trace kat sini m dia dan kita ada dapat persilangan dekat sini. So maksudnya bila titik situ kita dapat titik koordinat dia adalah 90. Sekejap. Okay. 90 darjah m. Maksudnya titik itu kan koordinat itu. So daripada koordinat itu kita boleh gantikan x dengan y dia untuk dapatkan nilai
M dia. Right. So kat sini kita akan dapat M sama dengan sin 90 darjah. So kalau macam ni M dah senang mudah lah nak dapatkan dia. So M dia akan jadi M sama dengan sin 90 sama dengan apa ni? 1 kan? So kita akan dapat sin 90, kita akan dapat 1. Okay. So M dia sama dengan 1 jawapan dia. Mudah kan? So dapat nilai, masukkan, gantikan dia punya M tu. So kat sini first yang awak perlu tahu adalah macam mana nak tentukan dia punya ni. Dia punya koordinat ni. Koordinat ni. Koordinat ni sangat penting. Okay? Koordinat dia. Okay. So kita bawakan dia ke graf tu and then tentukan koordinat dia. Bila dapat tentukan koordinat dia, gantikan dalam persamaan. Gantikan dalam persamaan yang dia bagi. Contohnya kita ada bagi x tu y sama dengan sin x tu. Okay, kita gantikan y tu sama dengan m. X tu kita ganti dengan 90. So bila kita gantikan m sama dengan sin 90 darjah. So sin 90 darjah kita tekan calculator, kita dapat 1. Okay. Direct je. Lepas tu. So B dengan C ni pun sama juga konsep dia. Okay. B dengan C sama juga konsep dia. Cuma dengan C tu dah ada, awak kena tengok lah. Okay. M dia berapa darjah. Sebab M tu dekat pasti X kan. So berapa darjah. Sini. Ini kalau macam contohnya awak tak dapat lah. So plotkan dia punya graf dia. Plotkan dia punya koordinat dia. And plotkan, dapatkan koordinat dia. And then masukkan, gantikan dalam persamaan. Okay, cuba buat B dengan C. Dapat apa jawapan dia untuk M tu? Okay, so siapa dah dapat dah? Apakah nilai M bagi soalan nombor soalan B dan soalan C? Kita minta Aina. Aina, tolong beri jawapan untuk yang soalan B tu.
Apakah jawapan, apakah nilai M dia? Nilai M dia 55. Macam mana awak dapat 55? Aina. Shift cost. Shift cost. Okay. So sekarang kita sekejap Okay. So kita ada kat sini sama ada Y sama dengan cos X. Okay. So koordinat M ni apa? Apa koordinat ni? Kita kena tahu koordinat dia apa. X. Maksudnya apa tu? X. Koordinat macam ni yang kita buat ni. Yang 90 darjah M ni. So kalau kat sini koordinat dia apa? Kalau kat sini point dia 90 M kan. So kat sini koordinat dia apa? M 0.5736. Okey. M 0.5736. Okey. Right, betul? Okay, kita dah tahu dah. So maksudnya M tu adalah X dia 0.5736 ni adalah dia punya Y dia. Okay, kita gantikanlah. Y dia 0.5736 sama dengan cos M. Okay, cos M. Alright. So nak dapatkan nilai M dia. Okay. So M sama dengan cos -1 lah. 0.5736. Shift cost lah. Maksudnya kita kena shift cost. So M sama dengan 0.5736. So kita akan dapat 55 darjah. Okey, 55 darjah. Okey, betul? Jawapan awak 55 darjah. Okey, kena buat shift cost Shift cost 0.5736. Okey. Tetapi jawapan dia betul, hampir betul. Tetapi kenapa cikgu salahkan? Cikgu salahkan. Okey. Jawapan dia tak berapa tepat lah, bukan 55 darjah. Okey, walaupun M dah jawapan tu 55 darjah. Okey. Tetapi cikgu tak bagi dia jawapan yang betul tepat sebab apa? Okey. Kita tengok kepada cycle yang kita ada sukuan tadi kan? Kita ada sukuan tadi. Kita ada ASTC kan? ASTC. Okey. So, titik M tu dekat mana? Koordinat yang mana? Dekat X yang mana? Berapa darjah? Lebih 90 darjah ataupun kurang daripada 90 darjah? Lebih 90 darjah ataupun kurang 90 darjah? Dia akan jadi lebih 90 darjah kan? Okey. So kalau lebih 90 darjah, kita kena ambil pada sukuan ke 4. Sepatutnya nilai M akan jadi apa? M sama dengan 360 tolak dengan 55 darjah. Tu kan dapat yang tepat lah. So kita akan dapat M sama dengan 360 tolak dengan 55
So kita dapat 305 darjah. Okay. Okay, Nah. Okay, good try lah. Boleh tu. Okay, cuma boleh cikgu ulang 4 lebih atau kurang tu. Okay. Okay. Macam ni Alright. Kita ada kat sini y sama dengan cos A kan. Okay, kita gantikan nilai dia macam biasa. 0.5736 sama dengan cos M. Okay. So kat sini kita dah dapatkan nilai M ni. Okay, nilai M ni. Okay. So kat sini lah cos M sama dengan 0.5736. Okay. So dekat sini cos M sama dengan benda ni adalah positif. Positif 0.576. 5736. Positif kan, nilai dia positif. Okay. So bila kita tengok sukuan, nilai positif mungkin berada pada sukuan pertama dan sukuan keempat bagi trigonometri cos. Okay, bagi trigonometri cos. Right. So dekat sini kalau kita tengok M ni berada pada kedudukan sudut dia mesti lebih daripada 90 darjah. Okey, lebih 90 darjah. So kalau lebih daripada 90 darjah, dia mesti pada sukuan kedua, sukuan ketiga atau sukuan keempat lah. Kat sini. Tetapi kalau kita tengok, nilai dia adalah sini positif. Okey, positif. So positif mesti pada sukuan keempat untuk cos. So kita kena gunakanlah. So mula kita dapatkan nilai M yang dekat sini sebenarnya. Dekat sini. Okey, dekat sini. So kita dapatlah M sama dengan 55 darjah. Okey, nilai yang dekat sebelah kiri kan. Sebelah kiri tu. So 55 darjah. Tetapi nak dapatkan nilai M yang belah kanan tu, okey. So kita kena buat M sama dengan 360 darjah tolak dengan 55 darjah. So kita dapatlah 305 darjah. Sebab dia berada pada sukuan keempat. Pada sukuan keempat. M tu pada sukuan. Okey. So yang lain faham tak? Berarti Syah dengan Amirul berdapat Right. So itu pentingnya yang kita belajar sukuan tadi lah. So soalan ni dia akan trik kat situ. So kebanggalan untuk kita dapat nilai tu mungkin akan dapat nilai dia sudut dia yang berbeza-beza. Okay. Okay. So yang C ni pun sama. Okay. Yang C ni pun sama. Okay. Kenapa cikgu cakap dia sama? Sebab dekat sini M dia berada pada paksi X. Okey, berada pada paksi X. So koordinat dia kat sini adalah M kat sini adalah koordinat dia M kosong. Sebab dia pada pintasan X. So M dia kosong. So dekat sini kita buat Y kosong sama dengan tan X. Okey. Kosong sama dengan tan X. Ataupun kita tulis kat sini, kita balikkan senang sikit, tan X sama dengan kosong lah. Right. So X akan jadi shift tan lah. Tan kuasa negatif 1 sama dengan tan kosong sama dengan, kita akan dapat kat sini paling kurang pun kosong lah. Kalau tekan kalkulator, shift tan kosong, akan dapat kosong. Tapi nilai dia tidak bolehlah dapat kosong. Sebab benda ni adalah pada sukuan pertama. Sebab nilai dia positif 1,
Satunya positif dan nilai dia kosong. Okay. So apa kita nak buat? Okay. Kita tahu tan positif pada sukuan ketiga. Okay. Yang ketiga. So akan jadi X sama dengan 180 darjah tambah dengan kosong. So kalau kita tambah kosong, kita akan dapat nilai dia 180 darjah. So kosong nanti kita akan andaikan sebagai tan ni adalah O positif. So tan kosong, shift tan kosong dapat kosong. Itu pada sukuan ataupun sudut rujukan lah. Ni sudut rujukan yang kita buat tadi kan. Sudut rujukan yang kita tadi. Okay, dia dapat kosong. Lepas tu baru kita dapatkan X dia. So X pada tan adalah positif pada sukuan ketiga. Okay. So sukuan ketiga mesti tambah theta lah, tambah sudut rujukan dia. So 180 tambah kosong kita dapat 180 darjah. Okay. Kalau tak buat jalan kira tu boleh ke cikgu? Kalau macam memang dah tahu boleh, tak ada masalah. Sebab kalau dah tahu kat situ confirm dapat 180, boleh tak ada masalah. Biasanya soalan macam ni dia akan masuk kepada kertas 1 ABCD. Soalan kertas tu. Oh, sebetulnya M kan di sini. Silap M. Okey, soalan ni tahap level soalan macam ni dia tak akan masuk soalan kertas 2. Soalan kertas ni soalan macam ni dia akan masuk kertas 1. So boleh tembaklah sebenarnya. Boleh tengok. Okey, ni pada sudut berapa darjah. Jadi boleh tahu dah sini. Berapa darjah. Okey. Next, kita pergi kepada tahap penguasaan 4 lah. Yang keempat. Okey, kita naikkan lagi tahap penguasaan dia ataupun challenge dia kepada level keempat. Okey. So, cikgu minum dulu tahan. Okey. Selanjutnya kita pergi kepada soalan okey. Soalan situasi pula lah. Soalan situasi ni dia bagi segitiga. Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ni sangat-sangat sinonim dengan trigonometri lah. Dan bila kita jumpa segitiga bersudut tegak ni, selain daripada trigonometri, kita jumpa apa? Yang ada related dengan apa tu segitiga bersudut tegak ni. Selain trigonometri. Apa yang awak ingat? Apa berkaitan? Apakah aplikasi ataupun apa topik yang ada kaitan dengan segitiga bersudut tegak selain daripada trigonometri? Hypotenuse. Oh. Apa nama hypotenuse tu? Trigonometri ada hypotenuse juga. Tapi topik apa yang kaitan dengan hypotenuse tu selain daripada trigonometri? Amirul, boleh jawab? Okey, Pythagoras theorem. Okey. Pythagoras theorem. Okey. Theorem Pythagoras. Right. So dua topik ni sangat related lah.
So kalau bila kita membicarakan mengenai trigonometri, dia akan bersangkut paut jugalah dengan soalan teorem Pythagoras. So tak nak awak kena ingat jugalah apa itu hukum teorem Pythagoras kan. Sebab ni sangat popular. Topik itu sangat popular untuk awak jawab soalan ataupun soalan itu dikeluarkan atau ditanya. Kombinasi antara dua topik tu. Okey. Dalam ajar di bawah, PQR ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Okey. Dan QRS ialah garis lurus. Okey. Cari panjang dalam sentimeter bagi PQ. Ni relate je. Dah terang dia adalah teorem Pythagoras. Okey. Okey, cikgu tak nak jawab ni. Cikgu tak nak jawab lagi. Cikgu nak tengok awak jawabkan soalan ni. Hantarkan dalam WhatsApp cikgu Dan juga carikan nilai sin Y, cos Y dan tan Y. Okey, cikgu bagi hint dia. Kalau nak dapatkan sin Y, cos Y ni, okey, kita akan rujuk kepada sudut di sini. Kita akan letakkan Y di sini. Tetapi Y dekat sini adalah Y apa di dalam ni? Y ni adalah sudut rujukan dia. Okey, sudut rujukan dia. Dan Y kat luar ni adalah sudut apa? Sudut sukuan kedua. Okey? So kita akan gunakan Y tu bagi sudut kat dalam tu, dalam segitiga tu sebelah Y dia tu. Alright? So yang Y kat luar tu kita akan andaikan dia adalah sudut pada sukuan kedua. So maksudnya sudut yang ada kat dalam ni kan, sudut theta lah, kita ambil theta ni. Okey. Theta adalah sudut rujukan dia dan Y ni adalah sudut pada sukuan kedua. So dia dah bagi tips. Dia dah bagi tips dah siap. Okey, kalau jumpa ni maksudnya Y ni adalah pada sukuan kedua. So sebelah dia adalah sudut rujukan. Okey. Okey, cuba dapatkan A dan B. 4A dan B. Tak kat dalam WhatsApp cikgu. Cikgu nak tengok siapa betul.
Okey, mula dapatkan sudut Y itu dulu. Okey, dapatkan sudut Y itu, dapatkan theta dulu dekat dalam tu, and then dah dapatkan theta, dapatkan sudut Y menerusi sudut pada sukuan kedua. So awak boleh gunakan, kalau dibagi ini 34 dengan 16 ni, awak boleh gunakan cos. Ataupun bila awak dapat PQ, awak dah boleh gunakan sin. Okey, sedih dia. Okey, Aina dah bagi cikgu. So PQ betul. So sudut dia actually tak perlu lupa. Sudut yang apa? Yang Y tu tak payah cari pun. Okey. So kita nak dapatkan nisbah je, mesti dalam pecahan. Buat dalam pecahan. Tapi kita akan relatekan dengan theta yang kat dalam tu lah. So kita kena tentukan dia negatif ke positif untuk sin Y, cos Y dan tan Y. Saya silap. Okey. So Aina punya betul jawapan dia. So cikgu nak minta Batisha dengan Amirul Hadi hantar juga dalam WhatsApp. So pada sukuan kedua, cos dan tan akan jadi nilai dia negatif lah. Untuk sin akan jadi positif. Sin dan tan Y itu akan cos Y dan tan Y akan jadi negatif. So kalau letak jawapan dia positif, salah lah untuk cos dengan tan Y tu. Okay, cikgu masih menanti jawapan daripada Amirul dan Batisha. Boleh hantar?
Okay, Batisha, Amirul dah hantar ke? Cuba simpan nanti awak punya ni jawapan. Yang B tu sudah dapat. Okay, Amirul dah macam cakap dia tak dapat yang B kan. Okay. Untuk yang B ni, okay. So kita bincang dulu. Okay. So yang untuk A ni, A ni, so dia adalah melibatkan teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras lah. Di sini. So kita ada hypotenuse dia 34 dan kita ada kat sini 16 cm. So bila hypotenuse kena tolak lah. Kan? Untuk dapatkan selain daripada hypotenuse, kita kena tolak. Hypotenuse tolak dengan sisi yang satu lagi. So PQ sama dengan punca kuasa 34 kuasa 2 tolakkan dengan 16 kuasa 2. So bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat dia punca kuasa 900 lah. Okay. So punca kuasa 2 bagi 900 kita dapat 30 cm. Okay. Next, kita pergi kepada kita dapatkan cari nilai sin Y, cos Y dan tan Y. Okay. Kita tengok sini. Kita ada ASTC kan? ASTC. Sekarang cikgu cakap kat sini dia mesti berada pada sukuan ke-2. Y tu berada pada sukuan ke-2. So maksudnya kat sinilah. Iaitu sin saja positif, yang lain akan jadi negatif. Okay. So dia nak pakai sin Y, cos Y dengan tan Y ni, kita nak kena tulis dalam bentuk nisbah ataupun dalam bentuk pecahan lah, yang termudah, yang terringkas lah. So yang B ni kita pecah kepada sin Y. Okay. Okay, kita ada cos Y dan tan Y. Alright. So sebelum tu, okay, sini kita dapat 30 cm. Sebelum tu kita kena labelkan dululah. Labelkan dia punya hypotenuse ke, dia punya adjacent ke, dia punya opposite. Selap. So dekat sini kita ada theta kat sini. Dalam ni theta. So merujuk kepada theta yang berada di sebelah Y ni. Okay, theta ni. So 34 ni adalah dia punya hypotenuse dia. Okay. 30 ni adalah dia punya opposite dia. Dan 16 dia punya adjacent. Okay. So sebab tu cikgu letakkan theta kat dalam tu sebagai sudut rujukan dia. Okay. So kita tak ambil sudut yang dekat P ni. Kita ambil sudut dekat A saja juga. So maksudnya untuk dapatkan Y tu mesti merujuk kepada sudut yang di dalam di sebelah P. Sudut persebelahan dia. Dia tak boleh sudut dekat P tu. So kalau buat kat sudut kat P tu salah lah. Okay. So kita ambil sudut theta tu yang penting untuk kita tentukan nisbah. Positif dan negatif tu akan bergantung kepada sudut pada sukuan kedua lah.
So dekat sini sin y ni sin, so sin sama dengan opposite bagi adjacent. Opposite bagi hypotenuse lah. Opposite bagi hypotenuse. So, okay, opposite bagi hypotenuse, cos sama dengan adjacent bagi dengan hypotenuse, dan tan y sama dengan opposite bagi adjacent. Tetapi untuk cos dengan tan mesti tak negatif lah. Kenapa? Yang tu saya cakap tadi. Y ni berada pada sukuan ke-2. Sukuan yang pertama adalah pada theta tu lah. So nisbah dia akan kita ambil daripada theta tu, extract daripada theta tu. O dengan H dengan adjacent kita ambil daripada theta tu. Dan negatif dan positif tu kita relatekan dengan pada sukuan ke-2. So kat situ ini sin Y dia adalah opposite. O adalah 30 bahagikan dengan hypotenuse 34. Okay. So kalau kita kecilkan 30 bagi 34, so kita akan dapat 15/17. Okay, 15/17. Untuk cos Y pula, dia adalah A per H. Okay, A per H. So kita dapat negatif. A dia kat sini adalah 16. So 16 per dengan H dia 34. So kita akan dapat jawapan dia negatif 16 bahagi dengan 34. So kita dapat 8/17. Kan senang, itu saja dapatkan nilai dia. Dan tan Y ni, okay, kita dapat negatif opposite bagi adjacent. So opposite dia adalah 30. So 30, adjacent dia adalah 16. So kita bahagikan 30 bagi dengan 16. So kita akan dapat negatif 15/8. Negatif 15 per dengan 8. So inilah jawapan dia yang awak sepatutnya dapat lah. Okay. So sin Y kita dapat 15/17. Cos Y kita akan dapat negatif 8/17. Okay. Berarti siapa dapat A saja B tak dapat Okay. So dan cos Y sama dengan negatif 8/17. Tan Y sama dengan negatif 15/8. Alright. Okay. So kat sini kalau kita tengok, okay, kalau jumpa saja segitiga kat sini, okay, katakan kat sini titik dia A kan. Okay. Kita nak sudut ni kat luar ni Y. So kita akan dapatkan sudut yang ni sebagai rujukan dia. So kat sini ia ni akan menentukan OH dengan A dia kat mana. Kat situ. So Y ni kita akan gunakan konsep pada sukuan kedua dia. So Y ni actually apa? Sudut apa ni? Sudut cakar. Okay. Sudut cakar adalah sudut pada sukuan kedua, iaitu 90 hingga 180 darjah. Okay. Sudut cakar. Dan kita ada beberapa jenis kan. Kita ada sudut tirus, okay. Kita ada sudut cakar, dan kita ada sudut refleks kan. So tingkatan 3 awak belajar kan. So sudut tirus adalah sudut yang berada pada sukuan pertama, iaitu 0 hingga 90 darjah. Itu dinamakan sudut tirus. Sudut cakar, sudut berada pada sukuan kedua. Okay, cikgu simpulkan. Ni. Jadi sudut tirus, sudut cakar, sudut refleks. Okay, refleks. Alright. Sudut tirus dia adalah sudut di antara
0 hingga 90 darjah. Sudut cakar 90 hingga 180 darjah dan sudut refleks pada 180 darjah hingga 360 darjah. So kalau orang cakap, orang tanya, dalam soalan tanya, dia bagi info, Y ni adalah sudut cakar. So dia pada sukuan kedua. Okey, kalau dia cakap Y ni adalah sudut tirus. So ini adalah pada sukuan pertama. Kalau dia cakap refleks, dia ada dua sukuan lah. Pada sukuan ketiga ataupun pada sukuan keempat. Boleh dapat ni kelas? Jenis sudut yang awak belajar masa tingkatan 2 siap. Tingkatan 2 atau tingkatan 1? Tingkatan 1 tak belajar lagi. Tingkatan 2 awak belajar. Nisbah trigonometri. So yang tingkatan 5 ni fungsi trigonometri. So kena ni lah. Ingat balik jenis-jenis sudut dia. Ni yang 3 tu basic lah. Kita ada sudut tirus, cakar dengan refleks tu yang basic. Kita ada banyak lagi sudut, jenis sudut iaitu dinamakan sudut pada garis lurus iaitu 180 darjah. Kita ada sudut bulatan lengkap 360 darjah. Kita ada sudut tegak 90 darjah. Ni dari segitiga bersudut tegak kan. So sudut dia 90 darjah. Sudah pergi. Itu yang kita ada. Tapi kalau dalam trigonometri ni kebanggalan yang dia akan tanya 3 ni lah. 3 benda ni, 3 sudut ni. Tirus, cakar ataupun refleks. Keyword dia. So jangan betul awak lupa pula. Tiba-tiba dia cakap refleks. Sudut mana ni kan? So kalau cakap refleks je, awak dah tahu dah. Okey. Dia nak uji aku, dia nak tanya aku pada sukuan ketiga dan sukuan keempat. So tu penting sebenarnya. Dia bagi keyword tu untuk awak tahu dia pada sukuan dia berapa. Kalau macam ni dia tak bagi keyword, dia tak bagi lah. Dia tak cakap pun sudut tirus ke sudut cakar. Tetapi kalau kita tengok kat sini bentuk dia lah, bentuk sudut cakar. Sudut cakar pada sukuan kedua. Iaitu sudut pada 90 darjah hingga 180 darjah. Okey? Boleh dapat ni kelas? Betul Syah? Okey. Okey. Next kita pergi kepada lakaran graf untuk setiap graf trigonometri ni lah. Okey. Lakaran itu cikgu dah terangkan dah. Okey. Lakaran ni nak cikgu ulang ke lakaran ni? Jadi kita nak melakarkan graf ni.
Tak kisah. Okey. Patricia macam mana? Dengan Amirul? Dia dapat tak soalan berkenaan dengan ni? Ulang. Okay. Okay. Kita buat satu soalan. Y sama dengan 3 cos 2 theta. Soalan satu Okay. Untuk melakarkan graf ni, Y sama dengan 3 cos 2 theta tolak 1. Okay, untuk lakarkan graf ni, cikgu biasa prefer gunakan jadual lah. Lagi senang untuk awak selesaikan. Okay, contohnya kat sini, kita ada sudut dia antara apa ya? Kosong. Okay. Kosong hingga 360. Right? So kita nampakkan satu graf di antara kosong hingga 360. Okay, so dia menggunakan 3 cos 2 theta tolak 1. Okay. So apa kita buat kat sini adalah kita buat satu jadual lah. Okay, jadual dia untuk kita dapatkan. Okay, so kalau sini formula dia adalah, okay, nak dapatkan theta dia kan, theta sama dengan 90 bagi dengan kitaran dia. Okay, kalau kita tengok sini kitaran dia adalah 2. So kitaran dia adalah 2, so 90 bagi 2, so dapat 45 darjah. Right. So kita buatlah graf dia. Saya cuba buat. So dah agak panjang sikit lah kat sini. So kosong 45 2 3 4 5 6 7 8 okey, rasa cukup. Theta Y. Kita kosong 45 90 135 180 225 270 306 3 kan 70 tahun dulu. So 315 siap. Dan 360. Okey. So buat satu sudut, okey, perbezaan sudut dia adalah 45 darjah untuk setiap sengatan tu. Okey, 45 darjah lah. So 0, 45, 90, lepas tu 135, 180, 225, 270, 315 dan 360. Dan macam ni kita nak selesaikan kat sini. Okey, awak kena gantikan nilai-nilai dia kat sini.
untuk dapatkan nilai Y dia. So, macam mana kita nak tekan kalkulator tu? Okay. So, awak tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Kita ada 3 kan? Formula dia 3 kan? Formula ni 3. Lepas tu tekan cos. Okay, tekan cos. Kita tekan 2. Okay. Lepas tu tekan alpha. Kat atas ni alpha. Warna merah. Alpha. Lepas tu kita tekan X. Alpha 2X. 2 alpha X. Okay. Tolak 1. So akan dapat kat sini dalam kalkulator dia tulis ni 3 cos 2x tolak 1. Okay, tulis tu dulu. Okay, tulis tu dulu. Bukan tulis, tekan dalam kalkulator dapatkan yang 2 cos 2x tolak 1. Gunakan yang button dia bagi tu. 3 cos 2 alpha x tu adalah yang ni. Kalau x tu dia bukan x dekat dalam ni. X dia dekat atas sebenarnya. Tapi dia buat sini. Ada bentuk ni. Penutup kurungan tu. Alpha x tutup kurungan. Tutup kurungan Kita tutup kurungan. Ada satu lagi. Kita tutup kurungan. Silap. Okey, tekan itu lagi. Tekan tolak. Tekan 1. Tolak 1. Awak akan dapat kat sini. Lepas tu tekan sama dengan. Kalau dah dapat sampai sama dengan tu, bagi tu cikgu. Cikgu dapat dah. 2 cos 2x tolak 1 tekan sama dengan. Dah. Dapat. Okey. Jangan tekan apa-apa lagi. Sampai jumpa yang ni, cukup. Dulu. Dah. Kalau dah, bagi tahu dekat dalam chat tu, cikgu, dah. Aina, dapat ke? 3 cos 2x tu tolak 1. Dapat ke dalam kalkulator? Amirul dengan Batisha, okey. Boleh follow? Amirul dengan Batisha? Macam mana? Okey. Boleh dapat 2 cos 2x tolak 1 ni? Amirul? Okey, dapat. Okey, dah tekan sama dengan. Okey, itu bukan nilai yang kita nak Okey. So, dah tekan sama dengan, awak akan dapat nilai lah, perpuluhan yang awak akan dapat nilai. So, apa awak nak buat kat sini? Tekan satu button. Dia tulis ni. CALC. So, bila tekan CLC tu, dekat paparan tu dia akan tulis ni. X ada tanda soal. Dapat jumpa tak? Bila tekan kalkulator CLC tu, dia akan minta X tanda soal. Ataupun kalau kalkulator hitam tu, dia akan buat X sama dengan. Kat bawah tu. Dapat tak? Okey. So bila tekan dia jumpa benda ni kan, okey. So masukkan sudut-sudut yang ada ni. Okey, mula kita start dengan satu ni, kosong ni. Okey, start dengan kosong. Okey, tekan kosong. Tekan kosong, tekan sama dengan. Apa awak dapat?
Bila tekan, bila X dalam soal tu, tekan kosong, awak dapat jawapan apa? Dua. Okey. Betul. Dua. Okey. Jangan tekan berapa lagi. Okey. Okay. Tekan CLC tu balik. Ulang balik. Okey. Ulang balik CLC. Okey. Dia akan tanya X balik kan. Okey. X yang kedua kita nak 45. Okey. Tekan 45. 45. So, awak akan dapat nilai dia lah. Okay, Amirul, awak dapat berapa nilai dia? Kalau kita takkan X dia 45. Negatif 1. Okay, negatif 1. Okay, ulang balik. Ulang balik tu sampailah 360. Okay, ulang benda tu, tekan CLC balik. Okay, jangan padam Kalau padam tu awak kena buat balik lah yang dekat atas tu. Okay, ulang balik tekan CLC 90 sama dengan. Ulang balik CLC 135 sama dengan. Sampailah 360. Okay, berarti Syah 90 dapat berapa? Negatif 4 Okay. 90. Ya, betul, negatif 4. Okay. No. Okay. Macam mana pula dengan 135? Dapat apa jawapannya? So, 35 dapat apa? Y dia? Negatif 1. Okay. Okay, terus lagi 180. 2. Okay. Dapat 2. Okay. Seterusnya 225. Negatif 1. Okay. 270. Negatif 4. Okay. Good, betul. Negatif 4. 315. Negatif 1. Okay. Okay, 360. 2. Okay. Alright. So, settle lah. Dapat jadual ni. Sebab kalau macam apa, kalau apa, nilai-nilai yang standard macam cos X, tan X, tan Y apa semua, senanglah sikit-sikit. Sebab kita ada apa, magnitude dia, amplitude dia 3 kan. Dia punya ketaran dia 2. Okey. Dan tak ada ni tolak 1 ke tambah 1. So kalau ada tolak 1 tambah 1, dia akan efek kat sini. Nilai dia akan berubah-ubah lah. Tak sebenarnya 0101 ataupun 0303 kan. Okey. So inilah fungsinya kita buat jadual. Okey, kat sini. So kita dapatkan nilai dia. So kita start dengan kosong. Lepas tu 45.
lepas tu 90, lepas tu 135, okey, 180 darjah, 225, okey, 270, 315 dan 360. Okey. So, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Right. So, nilai paling maksimum dia 2. Okey. Nilai maksimum dia 2. Nilai paling minimum dia negatif 4. So, dan kita ada kat sini negatif 1 lah. Negatif 1 kat sini. So, kita plotkan saja. Kita buat X lah kat sini. Okey. Bila kosong, kita dapat 2 sini. Bila 45, kita dapat negatif 1 kat sini. Right. Bila 90, kita dapat negatif 4 kat sini. Bila 135, kita dapat negatif 1 balik kat sini. 180, kita dapat 2 di atas. Bila 225, kita dapat negatif 1. 270 dapat negatif 4 kat sini. 315 kita dapat negatif 1. 360 kita dapat 2. So, macam mana kita nak buat kat sini? Jangan buat gerigi. Itu rasa Lutfi tu buat yang gerigi tu. Macam gergaji tu. Tajam. Okay, buat lengkung sikit. Okay, lengkungkan. Okay, lengkungkan shape dia. Right, ni pun lengkungkan. Okay, ini pun lengkungkan shape dia. Right, lengkungkan shape dia. Lengkungkan shape dia. Right. So dah kita dapat dah satu. So ini kita labelkan lah. Ini Y, ini theta. Okay. Sebab saya pakai theta kan. 2 theta. So jadilah lakaran dia. Okay. Lakaran bagi Y sama dengan 3 cos 2 theta tolak 1. So kenapa cikgu cakap lakaran? Sebab benda ni kita tak ukur spesifik. Ikut skala yang sama, betul, yang sama, yang sepatutnya. Dan kita tak buat dalam kertas graf. Kalau kita buat dalam kertas graf, graf dia akan jadi lukisan. Kita kena lukis. Ayat dia lakaran. So kalau kita lakar, just cukup setakat ni. Kita just dapatkan dia punya skala dia, ambil garisan tu, and then kita lakarkan lah nilai-nilai dia. Yang table ni hanya mempermudah cara dia. Pemudah cara untuk kita dapatkan ataupun kita dapatkan nilai maksimum, nilai minimum. Nanti titik dia berdasarkan kepada perbezaan sudut tu tadi. 45 darjah. Setiap 45 darjah berapa? Kenapa juga 45 darjah? Sebab kita tengok ni, formula untuk perbeza theta ni, beza theta dia 90 per kitaran. Kalau yang NMAT, dia akan buat dalam pi. So, cikgu tak nak ajar pasal pi. So, nanti kalau ambil NMAT, nanti boleh tanya dengan Ustaz Saisan, macam mana kita nak dapatkan yang kitaran tu. Untuk beza sudut dia. Untuk MAT, just formula dia 90 per bilangan kitaran lah. So, kalau kat sini, kitaran dia adalah 2. Kenapa 2? Nampak 2 theta ni kan? 2. So, ni kitaran dia.
Okey, so inilah kitaran dia. Okey. Boleh dapat untuk dapatkan ni sudut ataupun lakaran bagi graf trigonometri ni. Kalau yang graf biasa dia tak ada masalah lah untuk lakaran. Tetapi kalau dia melibatkan graf macam ni, 3 cos, 2 theta tolak 1. So cikgu recommendkan ataupun cikgu nasihatkan awak gunakan jadual. Okay. So first step yang ni lah. Second kena buat yang ni. Third baru buat graf. Boleh? Dapat ni? So Batisha, Amirul. Okay. Batisha dan Amirul macam mana? Faham tak nak buat lakaran graf trigonometri ni? Okay. Right. So, itu lakaran lah. So, yang ni kalau nak buat yang sin 2 theta tambah 1 ni, awak boleh try dekat rumah menggunakan konsep yang sama. Yang pertama kita dapatkan beza theta tu, beza sudut dia. Kan? Dapatkan 90 bilangan kitaran dia. And then awak buat jadual. Jadual ikut pada beza tu. Penambahan setiap sudut tu berapa? Kalau 45, kosong, 45, lepas tu 90, 135, 180 dan sampailah 360. Dan kalau kita tengok sini, okey, kalau kita tengok gambar ajar ni tadi, gambar ajar dia, nak baca dia punya kitaran macam mana? Okey. So, kitaran dia untuk satu kitaran first kitaran adalah di sini. 0 hingga 180. Ini satu kitaran first atau first cycle ataupun kitaran pertama, dan 180 hingga 360 ni adalah second cycle. Sebab tu ada dua kitaran. Itu dinamakan dua kitaran kat sini. Okey. So kebiasaannya kalau cos macam ni je kan. Kan? So sini 360. Ini satu kitaran je. Satu kitaran lengkap. So kalau dua kitaran, dia akan berganda dua. Kita kosong yang 360. Right? Alright. So kita tengok soalan nombor 6. Okay. Sebagai laluan permainan roller coaster mempunyai bentuk graf sinus. Sin lah. Seperti yang ditunjukkan dalam majah di bawah. Dia tak semestinya sinus dia tak semestinya sin Dia cakap graf sinus. Tapi dekat sini dia bagi, betul-betul. Fungsi dia adalah y sama dengan A sin B theta tambah C. Okey. Seperti yang ditunjukkan dalam ajar di bawah. Titik terendah laluan itu berada pada 10 meter di bawah tanah. Okey, bawah tanah sini negatif 10. Tuliskan satu fungsi trigonometri dalam bentuk y sama dengan A sin B theta tambah C. Satu fungsi kan yang mewakili laluan roller coaster A itu. Okay, bagi cikgu minum rehat je dalam 3 minit.
Baik. So kita teruskan. Boleh? Amirul, Ladi dengan Aina dengan Batisha semua ada kat ni depan PC. Okey. Baik. Kita teruskan kelas untuk soalan nombor 6 ni. Okey. So kat sini kita ada laluan roller coaster lah. Mainan roller coaster. Roller coaster ni macam mainan ni kan. Yang apa nama bahasa Melayu dia? Ni. Roller coaster lah bahasa Melayu tak dapat nak angkat nak bahasa Melayu sebab dia pun betul roller coaster kan. Okey, dalam bahasa Melayu tak tahu. Okey. So alat atau permainan yang apa kita naik atas dia. Lepas tu kita naik dia punya landasan dia ni dia tu naik kan. So kadang-kadang takut juga kan naik kan. Okey. So ni adalah dia punya bentuk landasan dia. So naik atas. Lepas tu dia turun kan. So kat sini lah bentuk dia. So dia dah bagi tuliskan dia bentuk ni dalam bentuk Y sama dengan A sin B theta tambah C. Kita dah bagi hint kat situ sebenarnya. Hint maksudnya dia akan gunakan fungsi sin. Kita akan gunakan fungsi cos lah. Okay. Biasanya antara dua tu lah. Sin ataupun cos. Sebab kalau tan dia akan jadi terputus. Okay. Kan? Macam mana kita nak buat benda ni? Untuk dapatkan bentuk dia. Okay. First kali, apa yang perlu kita tahu mengenai graf dia, kita kena dapatkan dia punya amplitude. Amplitude. So dalam sini amplitude kat sini A lah. So A dia. So amplitude dia. So amplitude ni adalah daripada mana? Daripada titik yang di tengah-tengah ni ke titik paling maksimum ataupun paling minimum. Okay. So kalau kita tengok sign ni, sign biasa kat sini lah. Sini, betul di sini. Right. So dia daripada sini ke sini jarak dia. So itu dinamakan sebagai amplitude. So A dia. So dekat sini kalau kita dapat kan, jarak daripada sini ke bawah ni, ke starting point dia dekat sini. Dia bukan ke sini bukan dekat paksi jarak mengukur X tu . So kita kena start ke paling bawah. Negatif 10 tu. So jarak maksimum dia A dia kita boleh declare dia sebagai 80. Kenapa cakap 80? Sebab jarak amplitude dia negatif 10 hingga 70 paling tinggi kan. So 80. So amplitude dia 80. Okey. So second. Okey. Second kita kena dapatkan kitaran dia. Okey. Kitaran dia. So berapa kitaran dia? Formula yang sama yang tadi kita nampak kan. Dapat kitaran kan. So formula dia adalah Okey. Kitaran dia nak buat macam mana? Kita kena pastikan dia dapatkan satu kitaran lengkap lah. Okey. Kalau kat sini dia start daripada negatif 10, dia patah balik sampai ke negatif 10 ni adalah 60. Okey. So bermaksud dekat sini dia baru satu
kita boleh dapat separuh cycle kat sini. So sini. Kita bawa separuh ni kat sini. Semuanya 0 hingga 60. Kalau nak dapatkan satu sekitaran lengkap, kita kena darab dengan 2 lah. So hingga 120. Okey. So sekitaran lengkap dia adalah 0 hingga 120. So kitaran nak dapatkan berapa kitaran dia? 360 darjah bahagikan dengan sudut satu kitaran lengkap. Okey. So 360 bahagikan dengan 120 darjah. Okey, 360 bahagi dengan 120. So kita dapat 3. Okey. So kita dah dapatkan apa? Kitaran dia ataupun B lah kan. B dia dah dapat dah. 3. Next, kita kena dapatkan yang keempat, yang ketiga pula. Okey, yang ketiga, kita kena dapatkan dia punya pintasan. Okey, pintasan Y. Okey. So kalau kita tengok sini pintasan Y dia berapa? Okey. So pintasan Y dia adalah kat sini. Iaitu -10. So pintasan Y. So pintasan Y dia kat mana? Pintasan Y ni adalah dia punya C. Okey. C dia. So kita dapat C dia -10. So then apa dia punya fungsi yang kita boleh dapat daripada persamaan daripada graf ni, daripada tiga-tiga ni kan. Tiga-tiga ni kita dah boleh bentuk dah satu bentuk fungsi yang mewakili landasan atau laluan roller coaster ni. So kita boleh dapatkan Y. Okey. Kemudian kita tulis A sin B theta tambah C kan. Ini dia nak. So fungsi yang kita dapat adalah Y sama dengan 80. Okey. Sin 3 theta tolak 10. Okey. Y sama dengan 80 sin 3 theta tolak dengan 10. Okey. So tak percaya? Okey. Tak percaya kan? Tak percaya. Cuba tekan theta tu gantikan ataupun X tu gantikan dengan 60. So dah akan dapat -10 atau tidak. Okey, cuba try. Y sama dengan 80 sin ini untuk apa nama? Pengesahan. So pengesahan pembuktian lah kan. Pengesahan dia 3 dengan 60 tolak dengan 10. So kita akan dapat 80 sin 180 tolak dengan 10. So kita dapat -10. So tepatlah dengan ni. Right? So jawapan dia ni. Y sama dengan 80 sin 3 theta tambah C. Tolak dengan 10. Okey. So apa yang kita boleh buat? Yang pertama adalah kita dapatkan amplitude dia. Okey, dapatkan amplitude dia. Yang kedua kita dapatkan dia punya kitaran dia. Okey, dengan kita kena dapatkan. Okey, first walaupun kat sini kita dapat 0 hingga 60 darjah je kan. Okey, X dia 0 hingga 60 saja. Tetapi kat sini kita kena
tambahkan lagi satu, lengkapkan dia. Okay, macam ni, kita kosong, 60, kita gandakan 2. Untuk lengkapkan satu kitaran lengkap, kita kena darab dengan 2 lah. Sebab ini adalah half cycle. Okay, separuh kitaran. So dalam sains mesti tahu, satu kitaran lengkap adalah mesti ada 2 slope, ada 2 kawasan ni. Satu positif, satu negatif. So kena tahulah bentuk-bentuk graf sin, cos dan tan. Okey. Ada sebarang persoalan mengenai soalan ni? Nak tanya dengan cikgu? Okey, Batisha dengan Amirul, macam mana? Boleh dapat tak macam mana kita nak dapatkan fungsi trigonometri ni? Okey, ini cakap tak ada. Bagus. So harap boleh fahamlah macam mana nak dapatkan fungsi dia. Kalau dibagi satu sekerat sebahagian daripada graf dia. Okey, Batisha dengan Amirul ada sebarang persoalan ke mengenai soalan-soalan yang kita bincangkan malam ni? Okey, tak ada. Right. Okey. So, kalau tak ada apa-apa, okey. So, minggu depan kita hari Senin kita akan kita akan buat kelas seperti biasalah. Hari Senin malam kan. Kita akan buat kelas seperti biasa. So, Senin malam tu kita akan bincangkan mengenai topik ni. Kongruenan, pembesaran gabungan dan gabungan transformasi. Gabungan transformasi. So, itu kita dah belajar gabungan transformasi, iaitu melibatkan part transformasi lah. Iaitu kita ada translasi, kita ada pantulan, putaran dan pembesaran. Kita ada 4 dia. So kalau gabungan dia akan dapat 2 lah. Jadi kita tu ST ni kan. So ST ni adalah gabungan transformasi. Nama lama dulu dinamakan sebagai penjelmaan. Okay, sekarang kita pakai transformasi. Gabungan transformasi ni kita ada 2 transformasi yang berbeza. Ataupun dia boleh jadi gabungan transformasi 2 yang sama. Jangan silap awak. 2 dia boleh jadi sama ataupun berbeza dekat sini. Okay. So minggu depan kita akan tengok topik ni. Okay. Cuba study sikit mengenai topik bab 5 ni. Okay. Sebelum kita berbincang mengenai soalan ni. Okay. Kalau U kuasa 2 ni maksudnya gabungan dia adalah 2 yang sama. Okay. Transformasi yang sama lah. Iaitu kalau kat sini kita ada U adalah translasi. Maksudnya translasi, sekali lagi buat translasi balik. So kita ada 2 lah. U kuasa 2 kan. U kuasa 2 ni adalah 2 transformasi yang sama. So kita akan buat latihan bab ni. Sebelum kita pergi kepada topik yang terakhir dalam tingkatan 5. Bab tingkatan 5 adalah pemodelan. Ini topik last sekali. Pemodelan matematik, mathematical modeling.
So adalah graf-graf yang lain, tapi topik dia dua surat je untuk yang LPPD, tapi kita akan create yang baru. Topik ni mungkin dalam 2 minggu lagi. Sebab kegunaan ni kemungkinan 1 minggu tak cukup di sini. Itu yang cover kan. Tapi kalau cepat, kita boleh cepat lah. Okay. So, lepas kita akan sambung pada hari Senin malam, pada hari yang sama, waktu yang sama, pukul 8.30. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum.